Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Imran Hakim bin Ahmad Zamani serta rakan-rakan saya akan membincangkan tentang unsur perjudian dalam sukan serta solusinya. Jadi sebagai mukadimah, perjudian bermaksud permainan dengan memakai wang dan lain-lain sebagai taruhan menurut Kamus Dewan edisi ketiga 1997. Maka perjudian bermaksud wang taruhan dan rasuah yang diberikan kepada sesiapa sahaja individu yang terlibat dalam sesebuah isu tersebut. Jadinya, pada era kemodenan dengan kecanggihan teknologi ini, maka canggih juga cara-cara atau alternatif yang digunakan oleh manusia atau insan untuk melakukan perjudian, terutamanya dalam sukan. Suatu ketika dahulu, pihak berkuasa kita telah berjaya menumpaskan satu sindiket perjudian yang melibatkan jutaan ringgit yang bersempena kempen Piala Dunia. Pertaruhan yang melibatkan jaringan antara negara itu menjadi bukti yang jelas betapa manusia kadang-kala akan sanggup melakukan apa saja demi kepentingan sendiri, meskipun melanggar larangan agama serta peraturan negara. Dalam keasikan peminat sukan menikmati penampilan terbaik bintang-bintang sukan mereka, ada juga pihak yang melihatnya sebagai platform perjudian, sehingga sesebuah tempat acara sukan seolah-olah menjadi kasino. Antara pihak yang memanipulasikan keadaan ini ialah syarikat Buin, iaitu sebuah syarikat perjudian antarabangsa yang suatu ketika dahulu menjadi penaja rasmi sebuah pasukan ternama bola sepak di Liga Spanyol, iaitu Real Madrid. Terlalu banyak jika kita ingin membincangkan tentang perjudian dalam sukan ini, kerana ia sudah meluas dan telah menjadi perkara biasa dalam kalangan penggiat sukan. Hukum berjudi adalah haram dalam Islam. Dalam sesebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha harrama 'alayya aw hurrimal khamr wal maisir wal qubah." Yang bermaksud, sesungguhnya Allah telah mengharamkan ke atasku atau diharamkan arak judi, al-qubah, iaitu sejenis permainan yang menggunakan papan, buah dan dadu, juga dikenali sebagai tabal atau nar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Danish Mukri bin Azmi. Nombor matrik saya 2019424454. Baiklah, saya akan meneruskan apa yang telah dibentangkan terlebih dahulu oleh rakan sekumpulan saya, iaitu Imran. Kita akan ke isi kandungan seterusnya, iaitu 2.1 unsur perjudian dalam sukan. Baiklah, bila mana sebut pasal unsur perjudian dalam sukan, terdapat banyak perkara yang di mana dalamnya ada unsur perjudian yang tidak asing lagi pada zaman ini. Hal ini kerana banyak taktik yang telah dilakukan oleh penganjur supaya dalam pertandingannya ataupun peraduannya ada unsur perjudian. Sebarang pertandingan ataupun peraduan yang dianjurkan ada unsur perjudian adalah amat dilarang dalam syarak. Baiklah, yang pertama adalah eksploitasi. Eksploitasi ni adalah contohnya apabila penganjur sesebuah pertandingan ataupun peraduan itu memperdayakan peserta yang terlibat ataupun atlet, seperti contoh mengenakan caj penyertaan yang tinggi kepada para peserta.
unsur yang seterusnya, iaitu yang kedua adalah nasib. Bila kita sebut pasal nasib ni adalah suatu perkara yang di luar jangkaan kita. Apabila judi ni, maka keuntungan peratus untuk kita memperolehi keuntungan dan kerugian adalah sama rata. Jadi itu adalah maksud untuk nasib. Baiklah, di samping itu kita pergi ke yang ketiga, iaitu pertaruhan. Pertaruhan adalah situasi di mana sesiapa yang berkuasa ataupun penganjur meletakkan sejumlah wang atau ganjaran lain sebagai rebutan antara dua belah pihak, ataupun lebih teruk mengakibatkan hanya sebelah pihak sahaja yang memperolehi keuntungan, manakala pihak yang lainnya memperolehi kerugian. Jadi itu adalah pertaruhan. Dan yang terakhir adalah yang keempat, iaitu kesamaran. Kesamaran ni adalah satu perkara yang kita tidak pasti. Okey, satu perkara yang kita mengetahui mengenai kesahihannya. Jadi sebagai contoh, penganjur meletakkan syarat-syarat yang tidak jelas ataupun lebih terperinci mengenai pertandingan yang dianjurkan. Jadi itu adalah kesamaran. Seterusnya saya menjemput Johan selaku ketua kumpulan untuk menyambung pembentangan ini. Terima kasih kepada sahabat saya Muhammad Danish Putri atas penyampaian tersebut. Nama saya Johan Amy bin Abdul Aziz dari kelas SR113D2, nama metrik 2019-417-268. Saya akan menerangkan tentang faktor berlakunya perjudian dalam sukan. Faktor berlaku perjudian dalam sukan terdiri daripada diri, ekonomi negara dan keluarga. Dari segi diri, individu itu kekurangan pendidikan ilmu agama sejak dari kecil. Hal ini kerana jika seseorang individu itu kekurangan ilmu agama dari kecil, maka ia mudah terpengaruh dengan perkara yang tidak baik dan haram. Oleh itu, anak-anak haruslah diterapkan ilmu agama sejak dari kecil. Bak kata pepatah, biar melentur buluh dari rebungnya. Seterusnya, dari segi ekonomi negara pula, faktor berlaku perjudian dalam sukan dari segi ekonomi ialah dari segi hiburan, sukan dipertaruhkan menjadi untuk mendapatkan keuntungan. Hal ini perlu dititik beratkan dalam agama kerana perkara sebegini sering berlaku. Sebagai contoh, pihak tersebut menaruhkan wang ringgit untuk kemenangan sesuatu perlawanan. Ini telah membuktikan bahawa perkara tersebut adalah haram dan adalah judi. Hal ini tidak menafikan bahawa hiburan sebegini terbukti adalah satu perjudian. Dari segi ekonomi juga, faktor kewangan memerlukan duit segera dengan mengunggut untuk melakukan tugas-tugas secara haram. Ini membuktikan bahawa mereka sanggup melakukan apa sahaja untuk mendapatkan keuntungan. Dari segi keluarga pula, faktor perjudian yang berlaku dalam kekeluargaan ialah ibu bapa bersikap sambil lewa dalam melakukan pemantauan kepada anak-anak. Terbukti sekarang yang anak-anak lebih terlibat dalam gejala sosial yang negatif. Ini kerana anak-anak tersebut kurang didikan dan kurang pemantauan oleh ibu bapa. Sebagai contoh, remaja itu tidak diberi pemantauan oleh ibu bapa untuk melakukan perkara yang tidak diingini. Oleh itu, ibu bapa haruslah memberi penekanan tentang perkara yang dibuat oleh anak-anak. Jadi, pemantauan ibu bapa itu amatlah penting. Sekian daripada saya. Seterusnya saya serahkan kepada Muhammad Najmi untuk penyampaiannya.
Terima kasih Johan. Nama saya Muhammad Najmi bin Fazil, nombor metrik 2019291732. Kesan perjudian dalam sukan yang pertama adalah kurang keyakinan diri. Perjudian yang dilakukan seolah-olah menentukan kehidupan pemain dan juga orang atasan seperti pengurus. Ini menyebabkan keyakinan dalam diri mereka semakin berkurangan. Puncanya adalah daripada wang yang dilabur semasa sukan, yang menjadi tempat bergantung untuk keperluan diri mereka meskipun dengan cara yang salah. Kedua, kesannya adalah tidak dihormati peminat serta hidup tidak aman. Para peminat akan berasa seperti dikhianati oleh pasukan kegemaran sendiri kerana permainannya sudah dirancang. Permainan yang terlibat dengan unsur perjudian semestinya tidak disukai peminat kerana pemain hanya bermain demi kepentingan diri dan syarikat. Oleh kerana dibenci peminat, sudah tentu kehidupan atlet tersebut tidak akan berasa aman. Kesan kepada masyarakat pula adalah keseronokan dalam menyokong pasukan semakin berkurang. Sebagai contoh, sukan badminton yang sangat terkenal di negara kita. Namun apabila bertapaknya unsur perjudian, perlawanan yang berkualiti tidak dapat disaksikan kerana ada sahaja yang tidak kena. Ini membuatkan penyokong kecewa kerana permainan yang berkualiti tidak dapat disaksikan. Lebih-lebih lagi, atlet kegemaran mereka sendiri terlibat dengan unsur perjudian. Dan yang lebih teruk, sukan badminton akan dibenci peminat. Di samping itu, kehidupan menjadi tidak harmoni. Hal ini wujud apabila adanya penyokong yang tetap meraihkan kemenangan pasukan mereka meskipun terbukti salah kerana terdapat unsur perjudian. Ini menyebabkan penyokong dari pasukan yang kalah berasa geram, tidak puas hati dan membantah akibat penyalahan undang-undang tersebut. Oleh sebab itu, berlakulah pertelingkahan dan pergaduhan. Seterusnya akan mencemarkan imej sukan dan nama negara. Hal ini menyebabkan negara dipandang rendah kerana undang-undang sukan tidak dapat diikuti dengan baik. Nama negara juga akan menjadi buah mulut orang dan sektor sukan dibenci negara luar. Hal ini mengakibatkan berkurangnya penghasilan atlet-atlet berkualiti. Contohnya kerana tiada bimbingan dari jurulatih negara luar yang handal dan berpengalaman yang berminat untuk membimbing atlet tempatan. Akhir sekali, ekonomi negara terjejas kerana pelabur dari sektor sukan berkurang. Seperti yang kita semua tahu, pelabur menginginkan keuntungan dari pelaburan mereka. Namun begitu, jika terdapat unsur perjudian, pandangan pelabur luar terhadap negara kita menjadi tidak baik kerana tiada kriteria yang diharapkan. Hal ini mengakibatkan tiadanya kemudahan lengkap seperti kemudahan latihan, tajaan jersey dan lain-lain. Oleh itu, perjudian dalam sukan perlu dibanteras untuk kebaikan diri, masyarakat dan negara. Seterusnya saya akan memberi ruang kepada Nabil untuk menyambung pembentangan ini. Terima kasih. Terima kasih Muhammad Najmi. Saya Ahmad Nabil Najmuddin bin Abdul Rahim dari kelas SR 113 nombor metrik 2019210488. Saya ingin membincangkan tentang langkah-langkah untuk mengatasi unsur perjudian di dalam bidang sukan. Perjudian di arena sukan Malaysia telah menjadi hal yang serius, terutamanya sukan bola sepak yang merupakan sukan paling diminati di Malaysia. Isu ini sedang hangat diperkatakan bagi mengelakkan kemungkaran ini terus berlarutan dan menyebabkan ketagihan dan seterusnya menjadi budaya yang dinormalisasikan oleh masyarakat. Ada beberapa pihak perlulah memainkan peranan bagi membanteras aktiviti perjudian di dalam sukan untuk membina sebuah masyarakat yang sihat bukan sahaja dari jasmaninya bahkan rohani sekali. Antara langkah-langkah proaktif yang boleh diambil bagi mencegah masalah ini adalah melalui atlet atau individu sendiri. Atlet atau individu perlulah mempraktikkan nilai-nilai Islam di dalam kehidupan. Hal ini perlu diterapkan di awal usia untuk mengelakkan perjudian di dalam sukan. Perkara ini dapat dielakkan lebih awal. Islam telah mengharamkan judi kerana ia merupakan unsur penindasan dan penipuan yang akan membinasakan diri sendiri, keluarga dan masyarakat. Individu juga boleh mengelakkan dengan menghadiri kem ibadah atau kelas-kelas ilmu agama untuk menguatkan lagi keimanan dan kepercayaan terhadap Islam. Bukan sahaja di masjid atau kelas agama, boleh juga memupuk sikap sebegini. Melalui kelas-kelas yang diadakan di sekolah, mereka boleh dididik tentang bahayanya berjudi dalam sukan
Murid-murid yang terlibat di dalam sukan akan didedahkan tentang hal ini dan ia akan memberi impak positif pada masa depan arena sukan negara kita. Seterusnya, melalui keluarga. Keluarga adalah pihak paling penting dalam memerankan peranan untuk mencegah perjudian di dalam sukan. Hal ini kerana sikap dan akhlak seseorang akan diterapkan bermula dari rumah. Hal keluarga yang bermasalah sudah tidak asing lagi menyebabkan lahir generasi yang bermasalah. Keluarga perlulah memupuk semangat kesukanan di kalangan anak-anak. Mereka juga boleh menjadi idola atau role model kepada anak mereka. Ini akan dapat menambahkan semangat mereka terhadap sesuatu sukan yang mereka minati. Selain itu, keluarga juga perlu memantau anak mereka dan menerapkan sifat mahmudah seperti tidak menipu dan berkelakuan baik terhadap orang lain. Dengan langkah awal, perjudian di dalam sukan masih dapat dielakkan. Selepas itu, dengan menyokong minat anak-anak terhadap sukan juga dapat mengelakkan sikap penipuan di usia muda. Seterusnya, Masyarakat tidak boleh menormalisasikan perjudian atau unsur penipuan di dalam sukan. Contohnya, di kalangan penonton atau peminat yang membuat taruhan terhadap pasukan pilihan mereka untuk mendapatkan pulangan yang lebih banyak. Perkara ini amatlah ditegah di dalam Islam kerana ia adalah sebahagian dari perjudian. Penonton atau peminat seharusnya tidak bersikap sambil lewa tentang perjudian di dalam sukan hanya untuk mendapatkan duit yang mudah. Sikap ini tidak juga seharusnya diterapkan pada pemain. Penonton juga memainkan peranan dalam membanteras gejala perjudian dalam arena sukan negara kita. Selain itu, penonton juga boleh membawa papan tanda atau risalah bagi menyokong langkah untuk membanteras gejala perjudian. Ini dapat membuka mata pihak-pihak lain tentang kesan-kesan perjudian dalam sukan. Sikap ini perlu dipupuk di kalangan masyarakat demi sukan yang sihat di negara kita. Untuk yang terakhir, pihak berautoriti seperti Kementerian Sukan, Polis Diraja Malaysia dan SPRM perlu memainkan peranan dalam mencegah aktiviti perjudian dalam sukan. Kementerian Sukan perlulah memantau pemain-pemain dan pasukan-pasukan yang bertanding. Mereka boleh memantau dengan cara mengadakan pemeriksaan berkala demi menjaga kesejahteraan sukan di Malaysia. Mereka juga seharusnya memperketatkan undang-undang tentang judi dalam sukan untuk menimbulkan perasaan takut untuk melakukan perjudian. Mewajibkan pemeriksaan untuk setiap pasukan seperti mengadakan pemeriksaan berkala bagi mengelakkan perjudian dalam sukan berleluasa. Mereka juga boleh memperbanyakkan pertandingan untuk mengelakkan masalah ekonomi yang dihadapi oleh pasukan dan juga pemain. Kini saya teruskan kepada Hakim. Terima kasih Ahmad Nabil atas penyampaian tadi. Jadi saya akan meneruskan pembentangan ini dengan menerangkan tentang cadangan dan kesimpulan. Jadi kini dapat disimpulkan bahawa jelas judi telah diharamkan dalam Islam. Sebagai cadangan untuk menjauhi gejala judi dalam sukan, kita perlu berhati-hati supaya tidak terjebak dengan pelbagai perangkap judi kerana kadang-kadang kita boleh terkeliru dengan nama yang digunakan seperti peraduan dan pertandingan dalam sukan yang selalunya melibatkan pertaruhan. Umumnya, permainan yang mengandungi unsur pertaruhan adalah judi dan dilarang sama sekali. Walaupun tiada unsur pertaruhan dalam setengah permainan, ia juga masih dilarang kerana melalaikan diri dari mengingati Allah dan menunaikan kewajipan agama yang lain seperti solat. Antara faktor terbesar pengharamannya juga adalah kerana boleh menimbulkan pergaduhan serta permusuhan. Jadi akhir kata, sekiranya umat Islam benar-benar memahami, menghayati dan mentaati perintah Allah dan menjauhi segala bentuk perjudian, niscaya mereka akan terselamat dari dosa dan keburukan judi. Dengan itu, semoga Allah melindungi umat Islam dari segala gejala judi dan bahaya daripada. Dengan itu, sekian saja daripada kami. Assalamualaikum.